You text siapa Dari tadi you busy dengan phone je. You ni kenapa Asyik fikir bukan-bukan je. Asyik terkerja I lah. Ya ke kerja? I rasa sekarang ni you memang ada orang lain lah. You ni daripada I tu asyik fikir bukan-bukan. Asal Bukan I tak tahu dekat office you tu ramai perempuan. Habis takkan lah kat tempat kerja tu takkan ada perempuan langsung. Sama lah macam tu sama. Tetap perempuan. Heish. You, I tak habis lagi cakap dengan you ni. You. Bukan I tak tahu dekat office you tu ramai perempuan semua kan kerja dengan you. You ni kenapa Asyik fikir bukan-bukan je. Bukan I tak tahu dekat tempat kerja you tu semua perempuan. So mustahil lah you tak ada orang lain kan? Kan? You, I tak habis lagi cakap dengan you ni. You. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Helmi. Ustaz Azizi. Lama Ni tak jumpa. seorang pakai smart-smart macam ni nak pergi mana? Orang rumah tak susah hati ke tengok macam ni? Tak adalah susah hati Helmi, biasa je. Cuma kenapa Helmi tanya soalan macam tu? Macam ada hal je. Tak ada. Sekarang yelah biasalah orang perempuan ni Ustaz. Bila tengok suami kita seorang-seorang kat luar ni, smart-smart macam ni lagi macam Ustaz ni, mesti cemburu punya. Tak ada lah cemburu. Cuma Helmi tanya soalan tu, saya setujulah soalan Helmi tu. Cuma macam kalau nak sembang kat sini macam kurang sesuai lah. Betul juga tu Ustaz. Apa kata kalau kita jauh sikit pada sini sesuai lah. Boleh. Kita pergi kat depan tu Ustaz, ada taman tu. Okey, Boleh kita sembang-sembang sikit. Boleh? Jom. Jom kita. Kita buat sana, jom. Allah. Cerita pasal cemburu buta ni, pendapat Ustaz macam mana? Cemburu buta ni pada asalnya maksud adalah tuduhan tidak berasas, terutamanya di dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Dalam istilah bombastik pada hari ini ada dipakaikan istilah sindrom Othello, iaitu diambil daripada satu filem keganasan antara suami isteri. Di mana suami isteri ini dalam filem itu isteri dibunuh oleh suami disebabkan cemburu buta bagi pihak suami. Jadi istilah yang sama juga dikatakan gangguan yang berlaku pada si suami khususnya ataupun isteri. Mereka ini bertindak seolah-olah hilang tindakan hilang kawalan mereka sehingga mereka menuduh pelbagai tuduhan tanpa ada rasa pemikiran yang adil, yang betul dan sebagainya. Terus melulu tuduh begitu dan akhirnya tindakan mereka boleh menyebabkan kepincangan dalam rumah tangga lah. Selain daripada itu, di dalam Islam juga dia lihat bahawa apabila datang cemburu ni Al-Quran sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kata Allah, apabila datang kepada kamu orang fasik, orang yang buat cerita-cerita tak betul, cerita-cerita palsu contohnya, ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, pastikan kamu ini kena ambil dulu maklumat tepat, pastikan kita kena selidik dulu, pastikan soalan apa yang kita dengar itu kita kena cari saksi yang jelas. Barulah kita kata dalam hal ini tidak berlaku cemburu. Jadi apabila datang satu berita, apabila datang maklumat, apabila kita lihat perkara yang berlaku itu tidak tepat dan tidak betul, eloklah kita, kata Allah, selidik dengan teliti supaya elak daripada berlakunya cemburu buta. Kerana cemburu buta ni boleh berlaku apabila tidak ada maklumat-maklumat tepat di dalam kita khususnya rumah tangga. Asal cemburu dia bawa kepada
pergaduhan, perbalahan, perpecahan, perceraian yang paling dahsyat menyeksa wanita, dan paling dahsyat lagi dia sampai tahap membunuh, ugut, membunuh dan sebagainya. Situasi cemburu ni adalah perkara biasa je. Kadang-kadang boleh berlaku dengan begitu mudah sekali di mana-mana, dan boleh juga berlaku di bila-bila masa. Tempat kerja ni adalah satu situasi yang boleh menimbul perasaan cemburu yang tinggi. Contoh saya ambil, isteri bekerja ataupun suami bekerja, pasangan masing-masing bekerja. Suatu hari, kalaulah si suami itu dilihat oleh pihak isteri lah sedang makan berdua-duaan ataupun dalam grup perempuan yang ramai, tentu isteri cemburu. Dan begitu juga kalau sekiranya berlaku pada si isteri sendiri, kalau suami lihat minum dan makan mesra dengan kawan-kawan sekerja, serakan, seangkatan dan sebagainya, bekerja sekali, tentulah dia lihat suasana itu boleh membawa kepada rasa runsing, rasa macam tak yakin betul kat isteri aku nak kerja ni. Sebab tu seronok sangat dia bekerja. Rupa-rupanya pergaulan sosial begini rupanya kan. Kalau setakat cemburu biasanya mudah untuk kita tangani kalau kita tidak buat benda tu lah kadang-kadang kan. Tetapi kalau cemburu hingga peringkat kita suka nak kawal dia, sehingga dia membentuk satu pemikiran untuk mengiyakan apa yang disangka tu. Kadang-kadang kita sebagai orang luar pun kita dengar daripada satu pihak, oh jahatnya bini dia, oh jahatnya laki dia. Kita tak tahu sebab kita dengar dia daripada dia, kita tak dengar dua pihak. Macam mana kita nak dengar dua pihak? Pihak yang wajar untuk mendengar dua-dua pihak adalah keluarga dan juga pejabat agama. Sebab tu talak ni dia bagi kat suami je. Kalau perempuan ni bagi kuasa talak dia, sehari dia belanja 10 kot sehari kot. Dia punya fitnah tu sampai kat family apa kata aku adalah nak luar nikah. Aku tak kenal pun Mamat Minah ni siapa, apa benda kau ni. Aku tak kenal pun. Okey, tapi aku tengok perangai kau dah lain macam ni. Aku dah pergi kerja pun lain macam. Kau cakap aku pergi tidur rumah perempuan tu katil warna apa semua. Oh gila apa. Weh aku kat office ni. So kau ni dah mental ni. Sebetulnya kadang-kadang kita selalu kata kita silap kahwin dengan orang, kita memilih pasangan yang salah. Sebenarnya tak. Kadang-kadang kita menjadi pasangan yang silap, bukan kita memilih pasangan yang silap. Cara kita bertindak. Kadang-kadang boleh sabar dengan kita. Kadang-kadang orang kita okey lah, kita bagi dia ruang untuk berubah, kita bagi dia ruang, kita try untuk ubahkan dia. Kita pun bukanlah betul sangat kadang-kadang kan. Kita give and take. Tapi ada sampai satu peringkat, kadang-kadang orang tak lagi tanya sampai bila kau nak berubah. Orang akan tanya sampai bila aku boleh tahan dengan kau ni. Secara totalnya, bab rumah tangga ni hanya difahami dan hanya diketahui oleh dua-dua orang ni je. Ada yang cerita-cerita yang mungkin dia boleh ceritakan tapi tak semua. Ada benda-benda yang dia tak akan cerita. So, the judgement ataupun penghakiman dalam rumah tangga ni betul ataupun salah kebanyakannya hanya diketahui oleh kedua-dua pasangannya. Biasanya kalau lelaki tu dia cemburu perempuan ni, biasanya dia imajinasi dia kadang-kadang tinggi lah. Siapa pun tak boleh nafikan emosi perempuan ni, dari sudut emosi dia lebih lah daripada kita. Tapi tak semuanya dia salah. Kalaulah memang rekod tu menunjukkan, rekod pasangan dia tu menunjukkan memang pernah berlaku benda tu. Ini antara spark yang dia mungkin lelaki tu dah berhenti lah, dia tak buat dah benda tu. Tapi kadang-kadang ada masa-masa dia, emosi dia melebihi daripada rasional dia, dia akan fikir lebih, overthinking. Itu yang jadi masalahnya. Ataupun berlakunya satu benda yang dia tak buat tapi nampak kelihatan seperti menjurus ke arah itu, dia akan mula overthinking. Ini kadang-kadang terkait juga dengan sifat pribadi seorang lah, tak semua orang macam tu. Lain orang, lain pasangan ni kadang-kadang lain sejarah dia, lain budaya, pemikiran dia kadang-kadang. Tapi apabila overthinking tu berlaku dalam keadaan emosi yang tak stabil dan berlaku juga elemen lain seperti ego dan sebagainya, dia sangat memburukkan keadaan dan bukan hanya pada perempuan tapi berlaku juga pada lelaki.
You sebenarnya ada orang lain kan? You ni kenapa Asyik fikir bukan-bukan je. Kalau tengok dalam konteks rumah tangga, isteri memang lebih cenderung untuk rasa cemburu. Ini sebab saya suka nak kaitkan dengan Ummahatul Mukminin kita. Sayyidatina Aisyah memang dikenali dengan sifat cemburu. Ya, Rasulullah lebihkan isteri sana bukan saja-saja ya, tapi Aisyah pun cemburu. Tapi Rasulullah pandai, dia counter balik, dia pujuk. Ini yang tak ada pada suami sekarang ni. Banyak sangat suami yang susah nak pujuk. Lantak engkau lah. Kau nak merajuk, kau baik, kau pandai balik sendiri. Macam tu. Itu tak boleh biarkan isteri macam tu. Pada zaman sekarang ni, kenapa puncanya berbunuh ni? Sebenarnya dia tak boleh nak berfikir dengan waras ketika mana cemburu dah menguasai dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita tengok ya, bila seseorang tu dah berada dalam keadaan cemburu, dia nak ada niat nak bunuh tapi tak bunuh lagi ni. Dia niat nak bunuh, di situlah ya peranannya orang sekeliling sebenarnya. Orang sekeliling mungkinlah tak dapat nak face to face sekarang ni. Buat VC ke, buat WhatsApp ke, nasihat yang baik-baik ya. Kalau mungkinlah daripada type dia tak rasa. Terus VC kawan tu, kadang-kadang kawan dia ada masalah rumah tangga. Terus VC, kau sabar, kau jangan macam ni. Ada jalan ni. Jangan sampai kau buat bini kau macam ni. Jangan sampai kau buat laki kau macam ni. Macam tu. Tapi bila dah terbabas, dah bunuh lah senang cerita. Bila dah bunuh, saya seru kita kembali balik pada Islam. Taubatlah setaubat-taubatnya, pergi kepada keluarga pasangan, minta ampun. Itu pun kalau mereka ampunkan. Sebab apa, Islam ni cantik tau sebenarnya. Bunuh sebenarnya balas bunuh. Tapi kita ni mampu ke nak bunuh tahap yang dia bunuh tu. Sedangkan dalam Islam dia ada cara-cara nak qisaskan tu. Tapi kalau boleh ya, saya seru pada semua juga, bila mana dalam keadaan kita cemburu, kita rasa marah, cepat-cepat ya, ambil wuduk, fikirkan kebaikan pasangan. Antara pasangan suami isteri, ambil masa untuk sesuatu keadaan tu. Kadang kita tengah marah, kita tak boleh nak settlekan masalah. Kita kalau lelaki ataupun perempuannya, lelaki ni lebih kepada ada masalah, dia keluar. Bila dia keluar, perempuan, isteri, jangan halang. Dia keluar bukan tak apa. Dia keluar untuk mencari ketenangan, dan bila dia balik, barulah dia akan fikir, dia akan bincang. Ya, kalau perempuan nak keluar boleh minta izin suami dengan baik-baik, cakap saya nak keluar, saya nak ambil masa. Dan wanita ataupun lelaki ini, suami isteri, cari kawan yang boleh bantu, bukan kawan yang terus memecahkan. Alah engkau perempuan ni boleh cari lain lah. Alah lelaki ni banyak lagi lah, kau kan cantik, macam tu kan. Jangan, elakkan kawan macam ni. Susah nak carikan kawan yang baik ni. Suami dan isteri perlu ada toleransi antara satu sama lain. Kalau bab-bab cemburu ni, ianya fitrah sebenarnya, tapi jangan jadi sampai fitrah kepada fitnah. Itu yang kita takut. Ya, kita hanya boleh cemburu kepada contoh pasangan kita. Ya, lelaki, suami ataupun isteri ya, bersama dengan lelaki ataupun perempuan yang bukan mahramnya, berdua-dua bergelak-gelak, bertepuk tampar ya, lelaki dengan perempuan, tak kira suami ataupun isteri orang. Kat sinilah pasangan yang kena cemburu. Kalau tak cemburu, memang kepada suami itu, kalau tak ada cemburu pada isteri, boleh dihukumkan sebagai dayus. Sampai tahap macam tu kan. Tapi kalau kita ni cemburu buta ni, Allahu Akbar. Berhati-hati. Sebab ada cemburu terus kepada dengki. Bila dah cemburu dengan madu ni, dimaafkan. Tapi bila sampai kepada perbuatan, contoh, madu aku nombor 3 ni, dialah penyebab suami aku tak balik-balik ni. Kau tengok nanti aku bunuh kau. Itu tak boleh. Jadi part-part seperti ini dimaafkan kalau cemburu, tapi jangan sampai perbuatan itu melanggar syariat Islam. Sampai nak bunuh-bunuh ke, sampai nak santau-santau ya. Kita orang Melayu kadang-kadang kan nak menyantau, nak menyihir. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, nak cemburu ini ada pada tempat, jangan pada tak bertempat. Macam yang dikatakan tadilah. Wallahu a'lam. Perlu ada rasa macam mana ya, suami ni kena ada rasa empati. Empati tu letakkan situasi isteri tu dekat diri dia. Jangan tahu nak menyalahkan isteri. Dan isteri pula jangan mudah melata. Kalau nak cemburu ke, nak apa ke, sabar, ambil masa, cakap dengan suami apa sebenarnya ketidakpuashatian. Kadang-kadang ya, perempuan ni dia suka bercelaru, sampaikan dia dendam tau.
Bila dia dah dendam, bila dah keluar, mulalah akan tercetusnya bom atom pula. Tercetusnya bom-bom dalam rumah tangga tu sendiri. Tu yang kita tak nak tu. Jadi saya nasihatkan kepada semua, jangan sekali-kali kita cemburu kepada tempat yang tak betul. Cemburu perkara-perkara yang baik-baik. Lebih-lebih lagi kepada pasangan, dialah pasangan dunia akhirat kita. InsyaAllah. Memang tak akan ada rumah tangga yang sentiasa manis. Kalau manis nanti jadi diabetes tau. So kita ni perlu manis. Ada masam, ada pahit, ada. Baru dia jadi resepi perkahwinan. Suami suka cakap pasal suami ni sebab apa? Suami dia lelaki yang memimpin. Bila lelaki yang memimpin, dia akan jadi seperti jangan jadi bosi lah kat rumah. Sikit-sikit keputusan dia nak buat. Tapi isteri hanya mampu menuruti. Sebenarnya dalam Islam, ini nak bagi tahu, suami dan isteri boleh dia bersama-sama dalam membuat sesuatu keputusan. Jangan sikit-sikit, tak payah. Abang sebagai ketua keluarga, abang nak buat semua. Janganlah seperti itu kan. Kita lah semua kan. Berhati-hati dalam melakukan keputusan. Jangan sampai menyakiti hati isteri dan juga keluarga. Letakkan pasangan itu nombor satu. Jangan kata, tak apalah pasanganku pandai dah dia. Jangan. Letakkan dia nombor satu supaya apa? Kalau kita nampak kes-kes penceraian yang ada dekat Malaysia ni, antara punca, suami ataupun isteri, mereka mengabaikan emosi dan juga fizikal pasangan. Tak ada babak-babak sentuh-menyentuh. Awal-awal kahwin ya, lepas tu sayanglah, darlinglah. Sekarang apa? Yang sekarang ni baling melayang, itu je tahu, kan? Jadi jangan lakukan perkara-perkara yang menyakiti hati pasangan. Letak pasangan nombor satu yang pertama sekali. Kes-kes yang bercerai akibat daripada cemburu sebenarnya memang banyaklah. Itulah salah satu daripada punca-punca pada perceraian. Kalau cemburu yang sebenarnya yang ada asas, okey. Tapi cemburu yang tiada asas. So ada dua kategori. Cemburu yang tiada asas ni maksudnya cemburu buta. Tak ada alasan tapi dia cemburu pada pasangan dia. Menguasai pasangan dia. Sampai pasangan dia tu tak boleh nak bergerak. Bergerak maknanya bergerak normal sebagai kehidupan dia seharian. Tapi ada cemburu yang berasas. Cemburu yang berasas ni berpunca daripada memang ada hubungan. Hubungan yang mula-mula berpunca daripada perkara-perkara kecil. Kalau kata cemburu yang tak berasas ni, dia daripada pembawaan ataupun cara orang tu dibesarkan. Jadi daripada mula dia kecil dan sebagainya, jadi bila bawa kepada perkahwinan, dia akan terikut-ikut mengawal pasangan dia. Misalnya kalau si suami dia tak mahu isterinya terlalu bebas bercampur dengan kawan-kawan, malah ada ke tahap yang mana dia tak mahu wife dia atau isteri dia bercampur dengan family pun. Apabila satu pasangan tu social media, internet, jadi terlibat dengan itu sehingga menyebabkan rosak rumah tangga, mengabaikan tanggungjawab sebagai isteri atau suami. Jadi yang itu pasangan yang cemburu tu ada asas. Sebab ada hubungan dari segi WhatsApp dan sebagainya, Facebook dan sebagainya lah. Bagi saya, cemburu ni berlaku pada semua strata masyarakat, daripada yang bawah sampai ke atas. Jadi dia tak ada diskriminasi lah dari segi dia berlaku pada golongan yang muda saja ke, golongan yang tua saja ke, yang agak berusia dan sebagainya. Tak ada. Dia memang across the board. Dalam satu perkahwinan, kita kena ada sedikit rasa cemburu. Mesti ada. Kalau dibiarkan tak ada cemburu, maknanya rumah tangga tu tak ada asas kasih sayang lah. Sebab dulu antara isteri-isteri Rasulullah SAW dulu pun ada sifat cemburu. Dia sebab dia sayang. Kalau tak ada cemburu maknanya tak sayang langsung, kan?
Tetapi cemburu tu kena dikawal. Dan juga kena tengok ada asas tak? Ada asas tak? Dan adakah tahap cemburu itu melampaui tahap cemburu yang normal atau tidak? Kalau macam contoh yang saya cakap tadi, cemburu yang tak ada asas, dia memang controlling, mengawal pasangan, tak boleh ke sana, tak boleh sini. Kalau isteri pula, oh suami kena balik waktu ni, awak ke mana, sebagainya, itu dia akan menyebabkan rumah porak-poranda. Itu cemburu yang tak ada asas. Cemburu yang berasas, cemburu yang mana memang ada kira macam ada hubungan, ini memang kena dibendung. Dan kita duduk dalam abad yang ke-21 ni, kita tak boleh nak elak daripada kata jangan ada social media dan sebagainya. Kita tak dapat elak, tapi kita kena pandai mengawal. Jadi dan kemudian pasangan tu dia kena ada a little bit of understanding between them. Maknanya okey, awak boleh berinteraksi dalam media sosial, tapi tahapnya begini. Jadi masing-masing ada kepercayaan, tapi asas kepada nak mengelakkan cemburu yang terlalu ekstrim sehingga membawa kepada penceraian ialah understanding antara dua pihak tu, antara suami isteri. Okey, para penonton, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingat sabda Nabi. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk syurga bagi lelaki dan perempuan yang dayus. Maksud dayus di sini, kata Nabi, orang yang tidak ada perasaan cemburu kepada pasangan masing-masing. Jadi dalam kehidupan ini, baik pengantin baru ataupun pengantin lama, perlu kita bina kehidupan ini. Kiranya ada cemburu, cemburulah atas perkara yang baik. Kiranya ada rasa cemburu yang tidak baik, harus kita lempar dan kita buang. Bina kehidupan yang baru, buang yang keruh, ambillah yang jernih. Sesungguhnya segala perkara yang baik itu membina keluarga kita menjadi baik. Wallahu a'lam.